Sabah kini dalam usaha untuk mendapatkan pensijilan bersepadu Sistem Pengurusan Kualiti MSISO 9001-2015 dan Sistem Pengurusan Anti Rasuah ABMS 37001-2025. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, langkah itu bagi memperkukuh tadbir urus dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Menurut Datuk Haji G, inisiatif itu menzahirkan komitmen berterusan terhadap integriti, ketelusan dan accountability dalam setiap urusan pentadbiran. Perkhidmatan awam mesti terus diperkasa untuk menjamin sistem penyampaian yang efektif dan efisien secara konsisten. Seruan ini tidak hanya kepada agensi perkhidmatan awam, tetapi juga kepada semua kekitangan, badan-badan berkanun, kerajaan dan syarikat berkepentingan atau berkaitan kerajaan GLC. Kerajaan negeri juga komited mewujudkan sebuah pentadbiran yang lebih kemas, tersusun dan berdisiplin. Ini kerana perlakuan tidak berintegriti turut mengakibatkan kerugian besar kepada negeri dan negara. Pilihan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 meletakkan infrastruktur, ekonomi biru dan kesejahteraan rakyat sebagai teras utama kemajuan negeri. Tumpuan kepada pembangunan modal insan dengan peruntukan lebih RM164 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur menjelaskan bantuan pendidikan turut diperkukuh melalui 14 inisiatif bernilai lebih RM203 juta, termasuk peningkatan biasiswa kerajaan negeri Sabah yang kini mencecah RM145 juta, memberi manfaat kepada hampir setengah juta pelajar. Bagi teras kesejahteraan rakyat, program Rumah Mesra SMJ dan Sentuhan Kasih Rakyat atau Syukur akan terus diperluas. Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur, bilangan penerima dijangka akan bertambah daripada 100,000 orang kepada 140,000 orang dengan jumlah peruntukan sebanyak RM339.16 juta pada tahun ini. Ini sejajar dengan bantuan kerajaan persekutuan seperti sumbangan asas rahmah. Beliau berucap menyampaikan amanat kepada penjawat awam negeri dan pelancaran SMJ 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Dalam aspek infrastruktur dan kelestarian hijau, kerajaan memperuntukkan RM6.8 bilion di bawah RMK 13, termasuk projek strategik Lebuh Raya Pen Borneo, tenaga lestari dan infrastruktur digital. Ekonomi biru pula diangkat sebagai pemacu baharu pertumbuhan Sabah, merangkumi perikanan pintar, bioteknologi marin dan pelancongan lestari. Bagi merangka hala tuju masa depan tenaga negeri, Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS berkukuh kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan menerusi bengkel pertama Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Sabah SEEAP. Bengkel disertai agensi kerajaan negeri, persekutuan serta pemain industri dan berkongsi perspektif bagi memastikan pelan tindakan tersebut mencerminkan realiti sebenar di lapangan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Insinyur Magdalene Chu menegaskan penglibatan kolektif itu penting bagi menjayakan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040, SERAMP 2040 yang lebih selamat dan mampan. Jelas beliau, sinergi tersebut bukan sekadar untuk pematuhan peraturan, malah bertujuan meningkatkan daya saing industri serta membuka sumber pendapatan baharu menerusi inovasi kecekapan tenaga. Selain itu, IKOS turut memperkukuh komitmen terhadap program berpusatkan pengguna dan mengurangkan pelepasan karbon. Antara inisiatif tersebut termasuk penambahbaikan Sabah Selco, iaitu program penggunaan kendiri solar fotovoltaik. Major Jeneral Syamsyur Jaafar dilantik sebagai Panglima 5 Division bagi menerajui pasukan 5 Division. Beliau mengatakan Major Jeneral Datuk Nurul Azril Arifin. Majlis serah terima tugas berlangsung di Padang Kawat Regimen ke-6 Artileri Diraja Kem Lokawi pada Jumaat.
Acara dimulakan dengan perbarisan terdiri 15 pegawai dan 263 anggota lain-lain pangkat diiringi pancaragam gabungan formasi 5 division. Disusuli pemeriksaan perbarisan oleh Panglima 5 Division, diikuti perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Majlis kemudian diteruskan dengan menandatangani nota serah terima tugas serta penyerahan tongkat kuasa daripada Jeneral Datuk Nurul Azril kepada Major Jeneral Syamshur sebagai Panglima Division yang ke-7. Majlis disaksikan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Sofi Madlepi. Major Jeneral Datuk Nurul Azril memegang tampuk pemerintahan sebagai Panglima 5 Division Infanteri Malaysia bermula 11 September 2024. Pemuda Gagasan Rakyat akan terus memperkukuh kerjasama dengan pimpinan pelajar dan mahasiswa melalui pelbagai platform, antaranya Majlis Perundingan Pelajar Sabah bagi memastikan pandangan golongan ini diambil kira dalam pembentukan dasar kerajaan negeri. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Azrul Ibrahim berkata, platform berkenaan menjadi wadah utama buat golongan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi serta pandangan secara terus kepada pihak kerajaan. Melaksanakan program Destiny SMJ Anak Muda Sabah yang dilaksanakan di semua IPT dan institut pendidikan di Sabah termasuk di luar negeri untuk kita mendapatkan pandangan-pandangan sesuai dengan keperluan pelajar-pelajar. Antara hasil inisiatif itu termasuk subsidi pengangkutan pelajar serta pelaksanaan program pembangunan bakat belia di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negeri. Prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir diteruskan di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu pada Jumaat. Saksi ke-61 guru akademik merangkap Warden Asrama Muhammad Syam M. Nasir memberi keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Saksi memberitahu Mahkamah Coroner bahawa Zara Khairina pernah dituduh oleh rakan sekelasnya mencuri wang beberapa hari sebelum kematian remaja berkenaan. Bagaimanapun pemeriksaan mengejut terhadap semua pelajar yang hadir tidak menemukan wang berkenaan. Inkuest dijalankan bagi mengenal pasti punca kematian Zara Khairina yang meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolahnya pada kira-kira 4 pagi. Mahkamah turut menetapkan sesi locus in quo iaitu lawatan ke lokasi kejadian iaitu bangunan asrama sekolah pada Jumaat depan. Proceeding inquest bersambung minggu depan. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh agenda pembangunan bakat warga kerjanya menerusi pelaksanaan program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN. Program berteraskan konsep industry-driven itu bertujuan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan kompetitif. Pendaftar UMS Luqman Rida Anwar berkata, UMS dikiraf sebagai pusat bertauliah SLDN dengan kapasiti 100 peserta. Beliau berkata demikian pada Majlis Graduasi SKM Tahap 3 SLDN di Kota Kinabalu. Kumpulan pertama melibatkan 25 kaki tangan daripada pelbagai jabatan utama universiti. Program yang dilaksana selama 15 bulan itu merangkumi 7 modul latihan yang mengintegrasikan pembelajaran teori dan latihan amali di tempat kerja. Luqman yakin pelaksanaan SLDN di UMS bukan sahaja meningkatkan keupayaan sistematik universiti, malah menyediakan laluan pembangunan kerjaya yang diiktiraf industri selaras dengan agenda TVET negara. Pasukan Batalion 15 PGS Sandakan muncul juara kejohanan bola sepak Piala Komandan Brigade Sabah 2026 selepas menewaskan Batalion 16 PGA Kinarut 3-0 pada aksi final di Stadium Likas pada Jumaat. Kejohanan yang bermula sejak 26 Januari lalu itu menyaksikan persaingan sengit melibatkan 8 pasukan daripada seluruh cawangan Brigade Sabah. Sebenarnya apa yang cuba diterapkan dalam kejohanan ini adalah semangat kesukanan. Selain daripada itu, semangat spirit di korps dan semangat dari segi ketahanan fizikal dan sebagainya melalui sukan.
Kejohanan ini turut menjadi platform pemilihan pemain untuk mewakili Brigade Sabah ke kejohanan Piala Ketua Polis Negara di Johor April depan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Besok selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Dayang Farisa. Salam Malaysia Madani.